panas lagi. Baru duduk saja. Okey, ni kita punya abang, kenalkanlah Abang Nas. Say hi. Hai, assalamualaikum, selamat malam fan-fan followers semua. Teruskan bersama-sama dengan saya Jas Inanansat Solo. Saya berada di Sabak Bernam dengan Siku Solo Embus dengan paranormal Sungai Besar. Sungai Besar betul lah? Ya, betul. So malam ini kita sembang santai. Sebentar saja lagi untuk bersama tim-tim lain dan bersama fan-fan yang berada dalam live saya. Teruskan bersama-sama dengan saya dan tim lain. Okey geng, itu dia antara Abang Jas dan juga kita Ida. Tak apa, otai lah dalam bidang paranormal lah. Okey, Bang Ni, silakan Bang Ni. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang menonton paranormal Sungai Besar. Kita santai, sembang santai. Kalau ada apa yang salah dan silap, anda jangan tegur, anda layan je, okey. Kami tak tahu itu salah dan kami tak tahu itu silap. Kerana apa? Kalau santai, okey. Tidak apa yang silap, tidak apa yang salah, tak apa, aku cakap pun kita tahu. Cakap boleh lah tu. Ni naik belakang sikit, banyak baca masuk. Okey, boleh. Sekarang kami aja. Tinggal baca padu sikit. Dia kena yang kepadu. Banyak nampak. Sekejap, saya nak masukkan itu. Lagi. Rapat-rapatkan kita. Rapatkan sok. Walaupun kami nampak rapat, tapi sebenarnya kami berjarak 1 meter. Anda tak percaya? Jarak, kami jarak. datang sini. Boleh. Betul. Okay guys. So Alright. alright. Nampak semua. Oh, nampak semua. Sapu kat sini. Baik, tu kat lagi sikit. Wow. Macam mana kau masang ni? Aku pasang tak pernah berjaya. Baik. Bos Boya kan? Boya saya tak pernah berjaya ni. Dah beli dah dan aku check out. Jangan dari situ. So topik apa sebenarnya ni? Geng, anda boleh bertanya. Tapi kami tak dapat membaca. So topik apa tu Syed? Topik kita malam ni berkenaan topik main event kita lah. Kata apa, isu yang pertama lah, iaitu isu ketuk Ramadan. Ah. Ketuk pintu. Ketuk itu bang. Jadi macam abang yang seperti follower Surah Bush dan juga PSB dan juga follow Abang Jess. Okey. Dah sedia maklum lah. Mana beli sikit. Dah maklum isu ketuk-ketuk ni dah menjadi semakin tular di seluruh betapa Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Jadi abang ni dah buat kata apa? Penjejakan atau tracking, nak men-track, menjejak si pelaku ni. Jadi abang ni boleh ceritakan sikit macam mana abang ni rasa dan pengalaman abang ni sepanjang tempoh malam semalam abang ni buat penjejakan. Okey, benda yang pertama setelah aku mendapat maklumat daripada Encik Zul, iaitu setiausaha di kawasan taman ini. Ding. Okey, maklumat yang aku dapat daripada kerjasama beliau sangat baik, dan daripada maklumat tu telah aku membuat plotting dan aku membuat mapping dan apa yang aku nampak daripada mapping, aku dapati ada 2 kawasan yang ada 4 kawasan sebenarnya yang berkemungkinan perilaku yang membuat gangguan ini kemungkinan besar manusia, tetapi kita jangan buat apa-apa conclusion adalah pada malam ini, pada penjejakan malam ini. Apa-apa pun saya ringkannya penjejakan aku dapat beberapa clue yang masih perlukan further penjejakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Abang Hani kerana memberi feedback ataupun memberi hasil daripada live semalam dan juga penjagaan semalam. Okey, kita berikan kepada Abang Jess yang baru saja tiba. Apa pendapat Abang Jess mengenai isu ketuk-ketuk ni dan apa membuatkan Abang Jess datang ke daerah Sabak Bernam ni? Okey, silakan Abang Jess. Okey. Hai, assalamualaikum, selamat malam kepada sahabat-sahabat semua, kepada fan-fan semua yang bersama-sama live pada malam ini. Alhamdulillah, saya pun selamat sampai di Sabak Bernam pada malam ini. Okey, malam ini saya tertarik isu berkaitan dengan ketukan pintu sebab dia daripada Sabak Bernam katanya sampai ke Kuala Selangor dan ada yang kabarnya daripada PD.
So saya tak pasti yang video itu betul ke tak yang tengah berlalu sekarang. So apapun, saya datang malam ini atas jemputan daripada fan-fan juga. Saya explore kawasan ini. Kebetulan sebab berenam ni pun saya selalu turun ke sini, dan mak mentua saya orang Tanjung Karang. So memang dekatlah dalam hati selalu saya berjalan di kawasan ini. Apapun, malam ini saya buat live sekitar pukul 11 sehingga pukul 1 sesi pertama, dan live kedua saya akan bersiaran daripada pukul 2 sehingga pukul 4 pagi. Kalau ikut pada pandangan saya mengatakan gangguan-gangguan ini ada unsur sabotaj, ataupun kemungkinan ada individu yang mempermainkan di kawasan ini. Apapun, saya tak dapat nak merungkaikan. Malam ini saya akan buat penjejakan untuk merungkai misteri di kawasan sekitar ini. Sama ada saya akan masuk di dalam hutan, saya akan bersiaran nanti, saya akan mencari penjejakan, mencari bukti adakah kawasan ini diganggu individu ataupun betul ada gangguan-gangguan pocong seperti yang dikabarkan yang viral tu, sama ada dia betul ke tak betul. Tunggu penjejakan malam ini. Saya tak boleh nak simpulkan selagi saya tak boleh explore kawasan ini, sama ada di dalam hutan ataupun di dalam sawit pada malam ini. Apapun, tunggu live saya. Saya akan seru, saya akan cari entiti adakah gangguan ini daripada individu yang bertanggung jawab, ataupun ada gangguan-gangguan daripada makhluk seperti pocong yang dikatakan oleh penduduk di sekitar ini. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Jadi itu dia Abang Jazz punya penjelasan lah mengenai isu bentuk-bentuk ni. Okey, malam ni macam seperti biasalah, Abang Hani akan buat live lah. Itu pada pukul berapa, Abang? Aku akan buat live pada pukul 10 sampai pukul 11 platform Shopee ya. Yang ni korang nak join, tak nak join pun tak apa. Di join elok kan. Pukul 11 suku 11 suku sampai pukul 1 penelusuran di kawasan yang berdekatan, sambungan yang semalam. Selepas itu aku nak rehat dan bergantung kepada keadaan. Dia sembang santai malam-malam lagi ke, tak apa, biar Abang Jazz masuk sungguhan, biar dia jalan dengan harimau pada tu. Jadi kita bagi kata salah bos lah, PSK sendiri. Bos, apa kata anda malam ni? Apa aktiviti kita kan? Macam mana? Silakan. Bos geng, bos. Bos. Hidup bos. Orang kena jaga bos. Tengok muka dia. Aktiviti kita ada satu kes Ya, ada satu kes It's okay, jemput you kita. can laugh. Ada satu kes jemput kita datang. Lokasi dirahsiakan dulu malam ni. Kasih rahsia dulu. Rahsia dulu sebab tak confirm jadi ke tak. Okey, itu je lah. Ringkasan pendek. Bos kata lokasi dirahsiakan. Ini taktik aku ni. Tapi tak apa, kita mengalu-alukan lokasi dirahsiakan supaya tidak terganggu. Tidak terganggu live. Apa-apa pun, aku ingin bertanya kepada Syuib yang terkenal dengan topinya yang agak unik. Ya kan? Ni kan. Dan no, bukan terkenal topi yang agak unik, tapi terkenal dengan ayam kepak madunya yang bermadu. Madu geng, madu. Korang ni faham malam ni, malam madu. Apa aku cakap ni? Okey, bang. Okey. Nak tanya apa tu, bang? Tak. Ada ni kan. Ada siapa-siapa Aku tengok muka pun dah, aku nak tanya ni. Apa pandangan Syuib tentang kejadian ini? Setelah Syuib dan tim adalah orang yang bagi aku yang merintis bersama dengan EJK di sini, bekerjasama dengan EJK melalui detik-detik ketukan. Apa pandangan Syuib secara ikhlasnya dari segi kejadian ini? Adakah benar MPC atau adakah sebaliknya? Bang, relax bang. Aja ya. Barulah ada suasana tu. Ini duk serius, duk macam forum perdana. Kita nak santai. Okey, saya menjawablah soalan Abang Hani Sulaiman lah, sebabkan di Paranormal Sungai Besar ni, dan saya selaku host lah. Paranormal Sungai Besar ni
kata apa, antara yang terawal lah yang membukai lah misteri ketuk-ketuk di daerah Sabak Benram ni. Okey, pada pandangan saya lah, ni pandangan, ni maaf kata lah, ni pandangan peribadi saya lah, dan juga saya tunjuk pada tim saya lah. Benda ni kita tak boleh nak kata dia ni mistik 100%. Maksudnya benda ni 100% perbuatan entiti ataupun makhluk gaib. Dia mungkin sama ada manusia pun ada terkait sama. Okey, manusia yang terkait sama tu mungkin lah kata apa, ada dua. Maksudnya ada satu dia nak mengamalkan ilmu yang salah, dan satu lagi adalah cubaan jenayah. Itu cubaan melakukan aktiviti jenayah. Okey, sepanjang saya buat kata peliputan secara langsung di location dan kata apa, kawasan yang terlibat dengan ketukan ni, saya tak menjumpai kata apa sebarang petunjuk yang jelas. Maksudnya ketukan ni dia berlaku di daerah A dan kemudian dia akan berlaku di daerah B yang jaraknya agak jauh secara serentak. Maksudnya dia ketuk kat A ni serentak, B ni pun serentak. Jadi dia dua lokasi yang berbeza. Jadi kita rush ke lokasi A, kemudian kita akan rush ke kemudian saya akan rush ke lokasi B. Dan apa yang saya dapati di lokasi tu, saya temu bual mangsa ataupun individu yang rumah yang diketuk, kebanyakannya semua jawapannya hampir sama, iaitu rumah 2 kali diketuk. Ketukan tu 2 kali saja dan kuat yang amat sangat. Jadi masa saya interview mangsa tu, saya tanya dan periksa lah, kata apa, secara pandangan fizikal sajalah, kecederaan ataupun saya tanya aset ataupun harta peribadi yang hilang, ternyata tiada. Maksudnya kalau orang yang niat jahat nak mencuri, macam-macam benda lagi dia boleh mencuri ataupun kata apa, mencederakan individu yang diketuk tu. Okey, tu satu. Okey, kalau satu lagi, kalau nak kaitkan dengan manusia pun, kata apa, perbuatan manusia pun tak juga. Sebab banyakkan masa yang saya interview dia kata, bila sejurus diketuk, mangsa ni akan melihat di luar pintu melalui jendela ataupun bawah pintu. Jendela tu tingkap lah kan. Okey, tak ada apa, tak ada orang, kata buka tingkap tengok, tak ada. Yang ada selipu-lipu nak keluar, orang tak ada. Itulah kata minat haiwan pun tak ada, sama aja. Saya ketuk-ketuk yang kuat lah, bumbang, tengok tak ada orang. Kalau ada orang, mungkin lah kata apa, mangsa ni akan dengar bunyi telapak kaki lah, berlari ke apa ke, Allah alam. Okey, sekian saja kata apa, saya harap penjelasan saya ni jelas lah. Okey, saya lah selaku kata apa host lah, kata apa, Jangan sembang serius. jangan sembang serius lah. Sampai Semua senyap ni. Inilah nak menunggu buat sikit lah abang Hani lah, Hani Zaman lah atau Solan Bush ni. Okey, abang Hani, boleh tak ceritakan kata apa, pengalaman paling seram abang Hani sepanjang tempoh abang Hani buat paranormal ni? Tahu penonton tak tahu. nampak setoi ke? Secara jujurnya, pada pandangan aku, tiada yang seram. Jawapannya agak kontroversi lah, tetapi bagi aku tiada yang seram lah. Sebab itu aku boleh meletakkan rating di sesuatu tempat. Tetapi pada pandangan umum lah, aku letakkan rating di sesuatu tempat untuk rujukan umum. Okay? Untuk rujukan umum, so far di Tasik Dayang Bunting lah, iaitu di Malaysia, we talking about Malaysia, so far di Tasik Dayang Bunting aku letak rating 4.5 star, di mana di situ secara realnya aku tercaptured video pocong lah, dan aku sedikit terkejut, wujud rupanya pocong ni ya. Dan aku telefon mak aku, kata mak, betul mak, betul-betul lah kau nampak tu, wujud rupanya. Aku dah pernah jumpa langsung dengan Kuliana di depan mata pada 5 tahun yang lalu, dan itu pertama kali aku tak nampak di hadapan, tapi terakam di video. Dan aku tengok balik setelah fan berkongsi video tersebut kepada aku, di sebalik pagar nampak dia lompat dan dia berpusing, sesuatu yang bonus lah, okay, untuk tatapan aku dan untuk tatapan kepada
3 negara yang dah aku pergi. Satu Jepun, 2 Vietnam, dan ketiga di Indonesia. Dan di Jepun iaitu Suicide Forest Okigahara, Suicide Forest Okigahara, aku letakkan rating 6 star kerana aku jumpa binatang harimau, aku jumpa 3 susuk yang aku tak fikir manusia yang cuba mengancam aku dengan niat membunuh. So benda itu aku shortkan cerita. Itulah keadaan yang aku alami. So di Malaysia aku letakkan Tasik Liang Bunting. Yang second Pulau Jerejak. Okay, Tasik Liang Bunting, Pulau Jerejak, Gunung Jerai, Kelly Castle. Okay, dah 3-4. Himalayan dah ranking dia dah jatuh lah. Sebab kali kedua Himalayan kali kedua aku pergi, dia macam aura dia tak kuat lagi. Itu dia cerita dia. Okey, Bang Ni, saya nak berbalik pada isu ketuk pintu ni lah. Pernah tak Abang Ni dengar isu ketuk pintu ni berlaku di tempat-tempat lain? Abang Ni boleh jelaskan sikit? Aku pernah dengar isu ketuk pintu ni. Soalan yang baik lah sebenarnya, soalan yang baik. Aku pernah dengar isu ketukan pintu ni di tempat yang lain, tetapi bukan diakibatkan oleh binatang. Binatang dan manusia of course ada ganggu anak-anak. Dan binatang ni ada 2 jenis binatang, satu monyet dan satu kucing. Okay? Monyet dia hanya ketuk pada waktu siang, kerana waktu malam dia tidur. Kucing, kalau korang tahu sebab apa kucing korang suka tidur malam, suka malas pada suka tidur siang. Siang-siang nampak malas, kita tengok pembeki macam nak tendang, dan sebab malam dia berjaga untuk keselamatan tuan rumah. Malam-malam kadang-kadang dia terkunci kat luar, dia akan ketuk. Bukan ketuk lah, dia akan tolak sesuatu untuk menghasilkan bunyi, untuk tuan jaga lah kan, bagi nak tuan jaga atau whatsoever lah. Okay. So sebelum ini ada, tapi tidak diperbesarkan di tempat-tempat lain. Dia seolah-olah seperti angin yang lalu. Mungkin zaman tu zaman bukan zaman macam kau lah, teknologi kan. Zaman macam lah, so benda boleh ignore dan all keep quiet. Tak perlu kita fikir lebih-lebih sebab ketuk dia kan. That's it. Tak ada apa. Tak ada apa. Bukan main ketuk-ketuk tu kita pegang. No, just ketuk saja. Itulah komen aku. Apa pula dengan komen ni? Okey, terima kasih. Komen saja tadilah saya dah bagi jelasan tadi ni. Saya apa ketuk-ketuk ni pun pernah juga dengar kan. Pasal saya kecil sini pun ada dia ketuk ni berlaku di, tak silap saya di Minas Sepang 5, di daerah Pulau Intang lah, di waktu saya membesar lah. Ketuk-ketuk ni lebih berkait dengan ni lah, cerita hantu susu lah, kononnya buka pintu tengok tak ada Susu dia ada. minta susu untuk susu anak dah. Bila bagi susu, dia nenek susu tu, kemudian dia bagi tuan yang bagi kita lah pegang baby dia tu, selok batu nisan. Tu yang bersih tempat saya dulu lah. Okey, saya nak bagi soalan nombor 3 kat Abang Ni. Saya nak bagi Soalan. 3 kat Abang Ni. Okey, Abang Ni, betul ke video yang viral ni, apa semua tu nampak kelibat apa tu, Abang Ni rasa macam mana? Okay, soalan yang baik juga. Nampak homework ke apa? Soalan yang baik ya. Betulkah video yang viral di media massa, di Facebook, di YouTube, di semua yang dihantar-hantar di media massa, adakah benar ke tak? Okay, first aku telah meneliti video-video ini bersama dengan jawatan kuasa sini ya. Jawatan kuasa sini, dan aku merujuk kepada mereka. Sepatutnya aku buat live kemarin untuk menjelaskan perkara ini pada pukul 9 malam. Tetapi ada benda yang tak dapat dielakkan, so aku tak dapat buat live. So sekarang peluang untuk aku cerita. Semua video-video yang nampak terlibat di sebalik tingkap, semua yang susuk putih yang keluar, satu lagi di atas bumbung, bawah pokok kelapa yang ada muka, semua tu bukan dari sini dan video lama. Tapi kalau tanya saya sejauh mana pengalaman saya, sejauh mana kebenaran, I don't think so lah. I don't think so. Kadang-kadang tu gambar-gambar yang lama tu dia korek balik kan. Kepada yang nak percaya gambar itu semua kat sini, nak percaya, sorry to say, I don't think so. Okay, I don't think so and I know so. Okay, so agak sedih juga tengok jawapan ni.
Sebab penjejakan aku kemarin, kamu guys, aku tak rasa aura geng. Aku rasa macam macam ni je ke maksudnya. Not konklusif, dia tengok malam Jumaat macam mana. Orang cakap malam Jumaat feedback dia lagi kuat. Harap-harap tak makan. Itu lah biasa malam Jumaat ni macam-macam jenis aura ada bang. Okey. Okey, ni lah saya tanya orang nak. Nombor 4 soalan. Apa pengalaman paling lawak, lucu atau kelakar lah bagi Abang Hani yang tak boleh Abang Hani lupa sepanjang Abang Hani buat paranormal ni? Kalau nak ikutkan tiap-tiap malam lucu. Tapi yang paling lucu adalah ketika aku menjejaki Pontianak apa tak silap. Langsui. Ada satu bangunan tu, dia punya tangga tu dia berlubang. Dan semasa aku pasang lagu Lingsir Wengi, Ulik Mayang, lepas tu Lingsir Wengi, dan setelah beberapa ketika terdengar bunyi tergolek ya. Bila aku cek tidak ada benda apa yang tergolek ya. Tidak ada benda apa, tapi bunyi tergolek yang amat kuat ya. Kalau dalam kamera pun dah kuat, korang bayangkan yang aku dengar ni lagi kuat. Dan sejurus selepas itu aku dengar suara seperti mendayu-dayu yang seolah-olah minta dikasihankan. Macam menangis. So ditambah dengan fans yang mendengar, dia orang pun komen ini mesti langsung yang tergolek. Tadi dia menangis bagi tahu dekat mak dia, aku dah tak boleh tahan kan, aku dah tak boleh tahan. Itu juga aku gelak, terburai aku gelak malam tu. Ada dalam YouTube video tu, memang lawak. Sampai sekarang kalau aku cakap bab tu memang semua orang gelak. Itulah kenyataan. Okey. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey ni. Aku ada satu soalan. Okey, boleh. Silakan. Okey, Abang ni Abang ni kira salah satu orang pertama lah orang Malaysia. Orang Malaysia banyak kenal. Kalau nak ikut kan Saya biasa je. nak tanya satu je. Tapi minta maaf dulu lah kalau kata soalan ni salah ke. Adakah Tak ada jawab. belum lagi. Tanya lagi. Belum lagi. Rahsia. No comment. Okey. Banyak tak haters yang kejam abang? Banyak tak? Kerja apa? Haters yang tentu biasalah haters nama haters. Okey, bagi aku kaki kecam ataupun haters dulu adalah satu masalah yang mengganggu jiwa aku ketika aku membuat penjejakan dulu lah. Tapi sekarang aku rasa haters ni adalah satu negativity yang perlu digabungkan dengan positif untuk menguatkan lagi sesuatu asas. My point is, haters ni ada, dia jadi haters. At the same time, haters ni sebenarnya meminati kita secara dia tidak sedar. Sebab tu dia buka, dia tengok, dia benci tapi sayang. Dah, dia ni. Orang yang terkecewa. Dia terkecewa tapi dia sayang. Dia sayang. Sebab kita suruh dia lead. Kau tak suka tengok, kau janganlah tengok. Dia ibarat korang fikir ya. Dia barat nak cerai tapi sayang. Dia ibarat nak cerai tapi sayang. Haters ni dia terkecewa tetapi sayang. Sebab tu dia stick on it. You work hard to make sure other people hate it, but at the same time dia sayang. Bila kita live, dia sanggup buat duplicate account, fake account, kerana dia sayang kat kita. So kita jangan worry about haters. Let's move on. Let's keep work together. Haters is haters. Haters is secret lover. What the hell I'm talking about? That's it, gang. Macam speaking ya. Okey, Abang Jazz. Abang Jazz baru dah sampai di Sabah Bernam ni. Okey. Apa yang Abang Jazz expect malam ni, Abang Jazz akan jumpa malam ni, hasil dia apa? Ceritakan sikit Abang Jazz. Okey, kepada sahabat daripada Paranormal Sungai Besar. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, malam ni sebetulnya saya lebih pada narungkai misteri. Dia ada dua tau. Sebab saya nak kata dia individu yang buat, saya tak boleh nak cakap macam tu. Kalau kata saya kejap lagi kan saya masuk dalam hutan tu, saya mengharapkan saya nampak sesuatu. Contoh apa yang diperkatakan kata nampak pocong. Saya mengharapkan saya dapat petunjuk. Kalau sekiranya saya dapat jumpa entiti yang berada di kawasan sekitar ini, saya akan cuba berkomunikasi. Sama ada betul tak gangguan tu.
macam tu. Dan apa nama? Dan kepada viewer juga, kepada fan-fan yang tengok live saya nanti, kadang-kadang kita buat paranormal, disebut paranormal, saya nak mengingatkan bila kita sebut paranormal, dia akan fokus pada nah hantu. So kena mindset tu kena tukar. Maksudnya bila kita buat paranormal ni, serulah macam mana pun, kalau kata entity tu, kalau bukan rezeki tak akan keluar. Takkan keluar. Kalau kata serulah macam mana, kalau bukan rezeki tak akan keluar. Itu yang pertamanya. Lagi satu, penjajakan kita pada malam ini, mungkin ada viewer kita ni yang mungkin lebih arif daripada bab agama, mungkin apa yang ustaz-ustaz yang menonton live kita pada malam ini. Walaupun kita sebagai paranormal untuk menemukan misteri di kawasan ini, apa yang berlaku di kawasan sekitar Sabak Bernam ni, satu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain, kita nak buat paranormal ni jangan taksub sangat. Maksudnya kita jangan taksub sangat. Kita tak boleh nak lari daripada landasan Islam sebenarnya. Bermakna kita kena beringat pada diri kita sendiri, hukum syirik ataupun khurafat. Kita kena ingatkan pada diri sendiri dan tim-tim lain. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini, selain kita pada explore kawasan ini, kepada viewer-viewer lain, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan malam ini terakhir gangguan-gangguan tersebut dan kita berserah kepada Allah lah. Mudah-mudahan gangguan-gangguan di kawasan ini tiada lagi selepas kita buat penjejakan di sekitar kawasan ini dan semua satu daerah ni lah. Saya mengharapkan macam tu. Mudah-mudahan. Okey, terima kasih lah kepada Abang Jess kerana memberi kata apa komen lah berkenaan isu yang berkenaan soalan yang saya utarakan tadi. Okey, jadi pada penonton yang sudah menonton live ni, jangan lupa support Abang Jess. Abang Jess, bagi tahu sikit channel Abang Jess, apa dia Abang Jess? Betul nak tahu. Sebab anda masih belum kenal Abang Jess. Okey. Assalamualaikum Saya bagi salam balik Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya Jas Inanansat Solo. Dan Solo Imbus dia memang tak ada nama, memang salah satu idola dan sifu saya. Walau bagaimanapun, konten-konten saya sebagai Solo dan konten-konten sebagai Solo Imbus, mungkin ada orang mengatakan dia kata saya tiru Solo Imbus. Tapi walau bagaimanapun, atas nama Solo itu saya buat kelainan daripada Solo Imbus. Bermakna saya takkan terpengaruh dengan fan-fan dan viewer dengan Solo Imbus. Saya ada identiti sendiri. Itulah dia Jas Inanansat Solo. Dan ada orang kata ini soalan sensasi. Soalan sensasi. Ada orang kata kenapa tak nak kerjasama dengan Solo Imbus? So saya sebagai Jas Inanansat Solo dengan Solo Imbus, kita akan bergerak pergi mana-mana pun. Kami tetap solo, melainkan kita akan duduk santai macam ni, baru kita akan boleh live bersama-sama. Itulah dia Jas Inanansat Solo. Saya ada identiti sendiri. Begitu juga pendirian Solo Imbus. Okey, penjelasan yang sangat mantap. Soalan padu orang kata padu teruk jangan buat main Okey, diharapkanlah penonton-penonton yang di rumah dan menonton live ni, InsyaAllah kami ni kata apa, cuba membantulah menyelesaikan isu betul-betul ni. Sebagai isu ni pun kami bersatu, kami berkumpul pada malam ni. InsyaAllah saya memang wakil lah daripada kami tim ni lah, memang mengharapkan semoga kami jumpa lah penyebab dan petunjuk lah atau apa punca isu ni. Sebab benda ni kata apa, dia kata apa makin melarat-larat lah. Ada orang tak percaya, ada orang percaya, itu terpulang pada individu. Okey, jadi itu sekian. Jangan sekian lagi. Jangan sekian lagi. Angkat lagi. Orang punya kira nak mengelak je. Dah dah pukul 9. 5 minit. 9. Apa? Okey, apa-apa gangguan ni hanyalah ketuk-ketuk bukannya adanya physical contact yang menyebabkan kecederaan atau kematian ataupun memudaratkan. Hanya gangguan emosi ya. So, dan ibarat gangguan emosi ketakutan. So, kita convert ketakutan itu menjadi gangguan emosi kelucuan atau kekasihan.
What the hell I'm thinking about? Tak apa, Okay. tak apa. Contoh. Tak apa. So, Silakan. kalau kita boleh think on the other side, penduduk jangan panik dan cuba tukar persepsi. Ketuk pintu, buka pintu, silakan masuk. Okay. Mungkin pernyataan aku ni akan kontroversi, tetapi aku rasa akan memberi satu idea baru macam mana kita nak eliminate this kind of gangguan, bukannya gangguan yang tak memudaratkan. Itu saja mindset tu yang kena ada. Macam forum perdana pula. Okay, aku makan martabak je tadi kan. Itu je aku sempat makan dengan teh tarik. Pak ni, cuba minta je burger tu. Kata burger mana paling sedap tanya kat Sungai Besar ni. Saya lagi sampai apa rumah lagi. Okey, burger mana paling sedap, tapi anda jangan hantar ke depan rumah. Sebab pukul 10 aku nak live di Shopee ya. Okey, apa-apa pun sejujur-jujurnya okey, pada fan Jad sana, pada fan PSP sana, aku rasa bertuah dan rasa beruntung dapat bersua muka dengan paranormal Sungai Besar ni, Captain Aril, ini assistant captain Syuib, okey, yang selalu live short sendiri. Ya, short sendiri macam aku pun short sendiri kan. Tapi Jas, okey, Jas ni dah kali ketiga aku jumpa. Kami sebenarnya rapat, aku dengan Jas sebenarnya rapat. Dia orang ramai orang tak tahu tapi kami sebenarnya rapat. Dan aku rasa betul jumpa semua di sini, dapat berbincang, dapat bersantai. Kita cakap mengenai halal tujuan bukan mengenai engkau tak kena, aku tak kena, situ tak kena, itu tak boleh, tapi no. Kami berbincang mengenai halal tuju yang cuba kami capai untuk menyelesaikan masalah setempat. Dan terima kasih kepada JKK di sini sekiranya menonton, dan kepada pegawai-pegawai polis yang membantu kami, yang mendorong kami untuk membuat penjejakan yang setiap masa mengambil tahu pergerakan kami. Terima kasih semua. Itu ucapan ikhlas daripada akulah Seluruh Emotion. Dan itu sajalah, nak cakap apa lagi kan. Aku je cakap panjang-panjang macam PM, tak maaf. Okey. Jadi diharapkan followers teruskanlah support. Kata apa, bukan disebabkan isu ketuk-ketuk ni, tapi disebabkan orang kata apa, kita berkongsi hobi dan minat yang sama dalam melakukan kerja-kerja mistik dan aneh. Bukan macam Abang Jas kata lah, bukan kita buat video live tu nampak hantu seketul Abang Jas tu pun nampak panggil ya mukadam muruh, mukadam mujasad, apa kadam, chief kadam terus main kan. Tak semestinya lah. Dia kalau 20 kali sunat pun kalau bukan rezeki tak kan. Betul Abang Jas. 20 kali sunat Dia tonton sikit. Aduh, Takkan jumpa punya. bukan saya panggil seru lah. Tak semestinya abang ni sebenarnya pun pasal dia buka lain seremoni abang ni Kita tak seru. Kita tinggal tengok feedback. Boleh. tak semestinya bila tu kau dapat. Dan satu lagi saya nak highlight lah sikit lah, paranormal ni bukan menangkap jin sebab ada yang menganggap pasukan paranormal ni kami ni tangkap jin. Abang ni Paranormal adalah satu, maksud paranormal adalah sesuatu yang luar daripada normal, sebab tu dia para. Benda paranormal ni kebanyakannya apa yang dibincangkan di Malaysia kebanyakannya hantu lah. So you say that lah. Dan kita ada beberapa kisah-kisah paranormal yang lain, iaitu entiti yang kita selalu digembar-gemburkan, entiti langsung bla bla bla. Kita ada kejadian alam seperti kilat, cuaca, dan kita ada kejadian alam yang lain seperti pergerakan seismik bawah tanah, pergerakan panas dan sejuk air laut, dan kita ada juga paranormal yang menyebabkan berlakunya ruang dan masa, perubahan ruang dan masa kerana pergerakan yang major. Dan jikanya kalau korang nak tahu apa yang percakapan ni, sekiranya korang tak faham apa yang percakapan ni, mudah saja korang datang jumpa aku, duduk dengan aku 3 hari 2 malam, bersembang sampai lebam. Itu saja. Baik, banyak ada orang datang satu kampung ni, macam mana awak ni? Aku lari. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diharapkan live edisi istimewa malam ni dapatlah menjawab segala persoalan dan juga pertanyaan daripada follower lah. Ni soalan yang ada satu soalan yang sangat berat berkenaan isu ketuk ni, saya rasa susah sangat saya nak jawab. Isu ketuk ni dah selesai ke?
Pada kami, okey saya bagi dulu pada Abang. Pada aku dah selesai. Sorry ya. Pada aku dah selesai. Yang kata tak selesai, mereka punya kerja-kerja yang perlu ditutup documentation, SOP. Okey, dia orang punya kerja follow up, pembuktian. Okey. Pada aku di kawasan yang kami duduk ni dah selesai. Tapi kita memerlukan tenaga tambahan untuk memastikan ia tidak berulang kembali. Sebab tu JAS pun datang. PSB yang selalu datang duduk di sini tak tengok muka aku, lepas tengok handphone. Tengok Biasalah, Tengok live. aku buat saja kacau lah. Aku terasa lah tak tengok muka kan. Aku cakap baru nak tengok. Aduh. Kita cakap dengan aku tengok korang, korang tengok ni. Bukan tu. Tak, aku gurau je. Gurau je. So bagi aku selesai, tapi kita memerlukan kata sepakat daripada PSB, daripada JAS, daripada JKK, polis dan badan-badan yang berkaitan. Kita perlu membuat pengumuman official dan mendapat kata sepakat daripada mereka. Tetapi kita antara kita ini aku bagi tahu dah. Okey, tapi memerlukan lanjutan pencegahan membawa para pencegahan. Fokus kat. Okey, sebelum kita mengapu lebih jauh ni lebih jauh ni okey, waktu pun Ada alam ah. dah ni call. Okey, masa mencemburui tau. Tadi iklan tadi telefon iklan. Jangan telefon nombor 010 tu lah. Kena silent. Next time live kena silent. Okey, masa mencemburui, masa jealous dengan abang ni. Jealous juga abang Jas ni. Nak cepat-cepat berungkai malam ni. Okey. Jadi insya-Allah kita akan bertemu di live yang akan datang lah. Jadi saya doakan semoga penonton-penonton yang berada di rumah ni semoga sihat dan dimurahkan rezeki selalu. Amin. InsyaAllah. Itulah sekian saja daripada kami. Teruskan menyokong para rumah. Bye bye. Assalamualaikum.